Okey, selamat pagi. Kalau kamu tengok tajuk sini, ini adalah tajuk transformasi isometri. Okey, kamu pernah belajar ni dulu masa kamu tingkatan 2. Jadi, sekarang ni cikgu akan uji kamu untuk kamu jawab soalan yang melibatkan putaran. Okey? Masih ingat lagi benda-benda ni? Okey, kalau kamu ini translasi kan? Putaran. Ini pantulan. Okey, ini adalah putaran. Okey, kalau kamu tengok sini, dia kata putaran. Apabila kita memerhatikan suatu putaran, kita perlu menyatakan pusat, sudut dan arah putaran yang memerlukan objek kepada imej. Okey. Jadi cikgu nak tanya kamu secara jujur. Okey, yang lain tolong jawab juga nanti. Dengan menggunakan kaedah yang diberikan dalam buku teks sebelum ini, boleh tak kamu buat contohnya? Contoh 19 ini, cikgu beri besar. Okey, yang ini. Tentukan imej bagi sudut segitiga PQR apabila diputarkan 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Ini. Bolehkah kamu buat soalan ni sebelum ni? Macam mana cara kamu buat? Boleh jawabkah? Kelas? Okey, tolong bagi respon. Boleh. Boleh. Macam mana kamu jawab soalan ni? Kamu guna kaedah apa? Sebab kalau dekat buku teks, okey, kita ada guna kaedah satu menggunakan kertas sureh. Okey, kertas sureh maksudnya kamu boleh guna kertas A4 yang berwarna putih. Lepas itu kamu tekap dia, kamu putarkan 90 darjah. Okey, kita tengok macam ni. Kertas satu. Tentukan sudut 90 darjah lawan arah jam. Kalau dia kata lawan arah jam. Okey, lukis mula bentuk segitiga. Ini kalau kamu guna kaedah sureh. Okey, kamu putarkan dia tadi. Kamu lukis ni tadi pada kertas sureh, kamu putar. Nanti kamu akan dapat imej dia. Itu kaedah pertama. Okey, kita panggil itu kaedah konvensional. Jadi kamu dapat imej dia nanti dekat sini. Okey, lepas itu kamu ada juga kaedah kedua. Contoh. Ada dua kaedah yang ini. Yang pertama tadi guna kertas sureh. Kaedah satu. Okey, kaedah kedua kamu akan menggunakan protektor. Okey, cikgu percaya kalau guna protektor ni banyak yang tak akan buat. Okey, ini adalah kaedah kalau kamu guna protektor di mana kamu pastikan protektor tu tadi dalam keadaan sudut 90 darjah. Okey, lepas tu kamu lukis imej ini tadi. Okey, jadi kamu tak rasa ke kalau kamu guna kaedah macam ni, dia menyebabkan kamu tadi berfikir bentuk dia macam mana dia berubah. Betul tak? Betul. Kadang-kadang kamu confuse. Mungkin kamu, contohlah, mungkin kamu, kalau kamu tengok ni, kamu tak tahu, mungkin kamu letak dia jadi macam ni. Okey? Kamu tak dapat imagine macam mana bentuk dia. Betul? Ya. Betul. Jadi dia macam agak sukar untuk kamu faham. Okey, itu yang cikgu nak tunjukkan. Cikgu ada satu kaedah yang cikgu buat sendiri. Okey, cikgu telah guna kaedah ni dekat pelajar form 5 cikgu tahun lepas dan setakat ni mereka memang boleh buat. Okey. Jadi cikgu share dulu. Okey, nampak tak soalan ni? Nampak. Nampak. Okay.
Jadi kaedah cikgu ialah cikgu menggunakan yang berwarna kuning ni. Cikgu panggil ini paper L. Okey? Cara dia. Okey, sebelum tu kamu kena buat juga paper L kamu. Cikgu beri contoh. Ini paper L tadi, cara kamu buat. Sekejap. Silap cikgu. Cikgu kena tunjuk cara buat dulu. Okey, nampak? Dekat sini? Nampak. Okey. Sekarang kamu sediakan kertas macam yang cikgu buat. Kamu boleh guna kertas A4 ataupun kamu boleh guna mana-mana kertas lain. Okey? Kertas kajang kamu pun boleh. Okey, cara dia ialah macam ni. Kita akan buat bentuk L. Okey? Jadi, cikgu akan ukur sini 1 cm. Okey? Terbalik ni, saya tak nampak sini. Okey, ini yang cikgu dah ukur tadi 1 cm ni ya. Cikgu ukur 1 cm. Okey, macam ni. Lepas tu sini pun cikgu ukur 1 cm. Okey, lepas tu cikgu gariskan. Garis panjang-panjang. Jadi dia bentuk macam ni. Lepas tu cikgu ukur lagi 1 cm sebab kita nak buat L. Okey, bentuk L. Okey, bila kamu dah ukur, kamu ambil pembaris kamu. Okey, lepas itu kamu potong dia. Okey, jadi terbentuklah L kamu. Ini bentuk L. Okey, kalau kamu tengok ni ya. Bentuk L. Mana pergi dia? Kamera juga ni. Okey. Jadi bila dah bentuk, baru kamu, oh kat sini baru nampak. Bentuk L tadi ya. Jadi dekat bentuk L, kamu akan nampak bahagian ini lebih tinggi. Betul? Okey, bahagian ini yang tinggi, lepas tu ada yang pendek. Kamu jangan terbalikkan bentuk L lah. Kalau L terbalik, kita tak boleh guna. Dia mesti bentuk L. Jangan kamu tak faham bentuk L lah. Dia mesti bentuk L. Okey, kalau yang menegak ini, kalau kamu belajar paksi X, paksi Y, yang ini cikgu kata paksi Y. Okey, yang mengufuk. Yang menegak. Yang menegak ni, kita akan tulis lawan arah jam. Okey, kamu tulis lawan arah jam. Manakala yang mengufuk ni, kamu akan tulis perkataan ikut arah jam. Okey, jadi kamu sudah dapat. Lawan arah jam, ikut arah jam. Maka terbentuklah paper L kamu. Okey, macam mana kita nak guna paper L ni tadi untuk kamu selesaikan masalah tadi. Okey, cikgu tunjuk balik. Okey.
Jadi dekat sini dia kata lukiskan imej bagi putaran 90 darjah ikut arah jam. Maksudnya ini paper L cikgu tadi ya. Okey, kalau kamu tengok yang menegak cikgu tulis lawan arah jam, lepas itu yang mengufuk cikgu tulis ikut arah jam. Jadi kita akan tanda pada ikut arah jam. Okey? Semua titik-titik ni cikgu beri dia nampak terang dulu titik ni. Okey, supaya nampak terang sikit. Semua penjuru-penjuru ini yang kita nak pindahkan. Okey. Cikgu tulis ini tadi penjuru A. Contohnya ini tadi A, ini B, ini C. Jadi kita nak pindahkan penjuru-penjuru itu. Cara dia, okey, kamu buat macam ni. Okey, terkena kan? Nampak yang penjuru ni tadi dia terkena. Ini pusat mesti dengan pusat. Ini tadi pusat putaran kamu. Okey. Lepas itu, ini penjuru kamu tadi. Kamu tandakan. Penjuru tu tadi, tandakan pada L kamu. Okey. Kamu dah tandakan pada L, maka kamu boleh pindahkan dia. Okey. Bila kamu pindahkan, dia tak berpindah pula ni. Sekejap. Ini tadi kamu tanda macam ni ya. Okey, cara kamu tanda dia. Cikgu tunjuk cara kamu tanda dia tadi. Okey, kamu buat penjuru dia macam tu. Okey, cikgu tunjuk dengan kamera sekali. Lagi senang. Okey. Ini adalah gambar rajah cikgu. Kalau kamu tengok, ini pusat putaran. Okey, ini pusat putaran dan ini adalah objek dan kita perlu lukis image dia. Jadi, ini adalah L shape yang cikgu bina tadi. Jadi, sebab dia kata ikut arah jam. Okey, cikgu tandakan pusat ni besar-besar sikit supaya kamu nampak nanti. Penjuru-penjuru ni, cikgu kata A, B, C. Okey. Jadi, cikgu nak pindahkan C. Okey, ini C. Jadi, cikgu letak dekat tepi ni tadi. Okey, cikgu tandakan pada ikut arah jam. Sini. Cikgu tanda pada L cikgu tadi. Okey, cikgu tanda sini C. Takut kita confuse nanti. Cikgu tanda C. Okey, bila kamu dah tanda, kamu putarkan balik L kamu ni tadi. Yang kamu bahagian lawan arah jam akan terkena pada penjuru C ini. Okey? Dia akan terkena pada penjuru C ini tadi. Okey? Penjuru C ini penjuru C. Jadi, kamu akan tengok di mana tanda ini. Ini tanda yang kita buat tadi. Nampak? Dia C dekat sini. Jadi, kamu tandakan pada kertas jawapan kamu. Jadi, ini adalah bila dia jadi image, dia ada tanda atas macam ni. Okey? Itu yang pertama. Lepas tu sama juga cara dia kita pindahkan penjuru B. Okey, macam ni. Tandakan. Kamu tulis B. Okey?
Lepas tu, kamu letak dia pada penjuru lawan arah jam pada penjuru B. Okey? Dan kamu tengok di mana yang kita buat tadi. Dekat sini kan? Okey, nampak? Dia kena sini, kamu tandakan. Okey. Lepas itu, kita nak pindahkan penjuru yang terakhir, iaitu penjuru A. Okey. Tandakan. Kamu tulis A. Okey. Putarkan dia. Ingat bila kamu dah tanda, yang bahagian yang satu lagi, yang lawan arah jam ini, kamu akan letak dia pada penjuru tu tadi dan kamu tandakan. Okey? Penjuru A ni. Okey, sini penjuru A. Tandakan sini. Okey. Ini adalah, jadi bila kamu dah siap, maka kamu akan gabungkan semua titik-titik itu tadi. Okey? Kamu gabungkan dia. Dah siap. Okey? Jadi, okey, dah siap. Ini jawapan dia. Ikut arah jam. Lukiskan imej bagi putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat P. Ini pusat P tadi. Dan ini adalah imej kita yang terbentuk. Okey, bila kamu guna cara paper L ini, kamu tak perlu risau. Di mana nak cari ikut arah jam, lawan arah jam, kadang-kadang kamu confuse, betul? Mana satu ikut arah jam, lawan arah jam, betul tak? Betul. Jadi kamu tak tahu kedudukan. Tapi bila guna paper L, kalau dia kata ikut arah jam, kamu akan tanda pada ikut arah jam. Okey? Kalau dia kata lawan arah jam, kamu akan tanda pada lawan arah jam. Okey, contohnya yang ini, lawan arah jam. Yang ni dulu, cikgu selalu ajar ni dekat kelas ujung, memang mereka boleh skor soalan ini. Dia tak ada masalah. Okey. Okey, ini lawan arah jam. Okey, cara dia sama saja. Okey, kamu letak sini, cikgu letak A, B, C. Okey, cikgu nak pindahkan titik A. Okey, cikgu letak pusat pada pusat dan cikgu tandakan yang titik A ni pada paper L yang ini. A. Cikgu tanda A. Nampak? Okey, jadi bila cikgu dah tandakan, cikgu akan putar bahagian ikut arah jam ini, cikgu letak pada A. Okey? Kamu nampak tak tanda ni tadi dia akan mengena pada grid ini. Jadi kamu tulis ini A. Front. Lepas itu seterusnya cikgu nak pindahkan B. B. Okey? Okey. Macam ni. Cikgu tulis B sini. Mesti tulis nanti kamu confuse mana satu titik dia. Okey, kalau orang dah biasa, dia tak buat lah. Sebab kamu baru belajar jadi kamu kena buat. Okey, tengok titik B dia dekat mana, kamu tandakan sini. Kamu akan dapat B. Okey, lepas itu yang terakhir C. Okey, titik C. Okey. Jadi, cikgu pindahkan yang ikut arah jam ni pada putar ni titik penjuru C. Ini C tadi, dekat sini dia. Okey. Ini C tadi, C.
Okey, nampak? Jadi kita gariskan imej yang terbentuk. Nah, terus siap. Ini lawan arah jam. Kamu tak perlu fikir. Susah-susah kamu nak imagine macam mana. Kamu hanya pindahkan saja titik itu guna paper L ini. Okey? Satu kelebihan paper L, kalau kamu, sebab kalau dalam exam, SPM, soalan ni memang ada keluar. Okey? Kita tak dibenarkan membawa apa-apa benda. Kecuali pen ataupun falatan untuk menulis. Kamu tak dibenarkan membawa plastik. Okey? Ataupun apa-apa kertas. Kalau kamu tadi guna kaedah kertas sureh, kamu susah nak tekap. Okay? Contohnya cikgu nak tekap macam ni. Cikgu susah nak tekap dia. Lepas tu kamu kena cari lagi 90 darjah. Betul? Okay? Jadi, kebarangkalian untuk kamu dapat salah tinggi. Okay? Sebab itu berdasarkan pemerhatian. Kalau mata kamu teliti, okay, kamu dapat jawab. Kalau contohnya kertas kamu tebal, kamu tak boleh tekap dia dengan betul. Okey, jadi kebarangkalian untuk kamu menekap salah pun tinggi. Tapi kalau kamu menggunakan paper L, okey, kamu tak perlu risau. Kalau soalan tanya ikut arah jam ataupun lawan arah jam, kelebihan dia kalau ikut, kamu tanda pada ikut. Kalau dia kata lawan, kamu tanda pada lawan. Okey, lepas tu kamu pindahkan imej dia macam biasa. Jadi, bila dah pindah kamu lukis, maka terbentuklah hasil dia macam ni. Dia jadi senang. Okey, kalau dalam exam mana kamu nak dapat kertas untuk pengetahuan kamu, bila kamu exam, kamu akan diberi kertas kajang dekat sana secara free. Jadi kamu boleh potong bahagian tepi kertas ini tadi. Tepi ni. Okey, kamu boleh potong. Buat macam ni. Kenapa cikgu guna ukuran 1 cm? Supaya tak makan banyak sangat kertas. Kamu boleh buat paper L yang besar, okey, guna kertas tebal. Kalau setakat untuk kamu buat latihan, kamu boleh buat paper L macam ni, kita guna kertas tebal. Okey. Tapi kalau dalam exam, kamu tak dibenarkan membuat kertas, kamu boleh potong kertas kajang. Kamu guna yang macam ini. Okey. Sama saja, keputusan dia akan sama, tapi cara kamu buat paper L mestilah seperti yang cikgu sebut tadi. Okey, itu satu. Lepas tu, ada soalan minta lukiskan pusat putaran. Okey, yang ini. Okey, kamu ada 2 gambar diberi. Lepas tu dia suruh cari pusat putaran. Okay, sebelum tu kita tandakan penjuru yang sama. Contohnya kamu nampak ini tadi A. Okey? Yang tapak. Jadi ini A prime. Yang muncung sini kamu letak B prime. Sini B. Jadi yang seterusnya memang tak ada pilihan. Dia kamu letak C. Okey. Jadi cara dia kalau kamu nak guna paper L untuk kamu cari pusat putaran. Okey, yang tadi kamu buat image. Sekarang kamu nak cari pusat putaran. Cara dia senang. Nampak A? Kamu cari penjuru A juga. Okey? Kamu buat yang macam ni. Okey? Pastikan dua-dua penjuru tu kena. Nampak? Dua-dua penjuru ni kena. Okey, kamu nampak penjuru ni? Okay, cikgu bagi ini ya, biar kamu nampak. Okey. Nampak dua-dua penjuru ni dah kena? Jadi, pusat putaran dia senang je. Ni, dekat pusat paper L kamu. Dah dapat jawapan. Ini pusat putaran. Kalau dia kata tandakan P, kamu tandakan P. Dah siap. Senang tak? Senang. Kan? Kamu cari saja. Kamu buat dia bentuk macam ni. Pastikan dua-dua penjuru tu kena. Tengok. Terus siap. Ni. Tak perlu fikir. Terus dapat jawapan. Betul?
Okey, cikgu selalunya tak ajar benda susah. Cikgu memang selalu ajar benda senang. Jadi soalan yang kamu sebelum ni fikir susah kamu nak fikir, sebenarnya dia senang. Okey, kalau kita ada alat untuk membantu kamu menyelesaikan soalan tersebut. Sebab kadang-kadang kalau orang beri soalan, kita selalunya tak dapat imagine. Betul tak? Kita tak dapat bayangkan macam mana jawapan dia. Sebab itu kita perlukan bantuan satu alat. Okey, memang kalau dalam kaedah buku teks, kalau kamu boleh guna, teruskan. Okey, kalau kamu rasa kamu masih was-was ataupun keliru, kamu boleh guna kaedah paper L. Dia jauh lebih senang dan kamu memang tak ada masalah. Kalau dalam exam, kamu boleh terus buat paper L itu. Dia tak ambil masa lama. Sekejap saja kamu potong tepi kertas macam ni. Okey, kamu tandakan 1 cm. Contohnya macam tadi ya. Cikgu suruh tanda 1 cm sini. Tandakan 1 cm. Okey, lepas tu tanda lagi 1 cm. Kamu gariskan. Okey. Tanda lagi dekat bawah 1 cm. Tanda lagi sini, kena ada 2 tanda supaya dapat garisan lurus. Okey. Lepas itu, gariskan. Lepas tu, kamu gunting. Ataupun potong guna pembaris. Sebab semua peralatan tu memang kamu bawa waktu ujian. Jadi, dia tak ada masalah. Jadi, sekarang, memandangkan cikgu dah ajar cara paper L tadi, cikgu nak kamu buat latihan yang cikgu beri semalam. Boleh? Boleh. Okey, lepas tu kalau dah siap latihan, kamu hantar kepada cikgu kamu. Okey, untuk cikgu semak. Dia cikgu tak beri banyak alatan, cikgu beri 5 tu. Kamu mesti guna kaedah paper L. Kalau boleh, ambil gambar semasa kamu buat guna paper L. Okey, kamu ambil gambar semasa kamu buat latihan guna paper L. Boleh tak? Yang Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, jadi dengan itu cikgu stop dekat sini. Lepas ni kamu buat kamu punya kita panggil ujian post test. Okey, maksudnya ujian post test lepas cikgu ajar, kamu terus buat guna kaedah ni. Nanti hantar dengan cikgu sebelum pukul 8.30. Boleh? Okey ya, kamu hantar dengan Cikgu Lily nanti, boleh? Okey, jadi cikgu stopkan Google Meet sekarang untuk beri laluan pada kamu membuat ujian post test ini tadi. Dekat latihan yang kamu sudah salin semalam. Okey, kelas? Okey, itu saja. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Ya, okey, thank you.